di negara kita. Ya. Tapi saya kena minta maaf kerana tajuk ni merupakan tajuk yang kedua ya, yang saya syorkan, kerana tajuk yang pertama tu saya nampak bukan tidak menarik ya. Tajuk pertama tu berkaitan dengan masyarakat Cetia, bukan tidak menarik, tapi saya fikir saya cuba nak mendedahkan satu perkara ataupun aspek yang sebenarnya dalam kajian saya. Jadi saya fikir ini merupakan ruang yang terbaik kepada saya untuk cuba mendedahkan ataupun menjelaskan sedikit sebanyak tentang perkara-perkara yang saya temui dalam kajian yang saya lakukan ini, dan diharapkan ia sedikit sebanyak memberi manfaat kepada pendengar semualah. Ya. Okey, pada waktu saya mengajar dan membuat pendidikan di peringkat awal, penulisan-penulisan dan penerbitan saya akan melihat kepada sejarah Asia Selatan. Tetapi dalam kalangan scholars, kalangan pensyarah dan mereka yang melakukan penyelidik, ada dua perkara yang perlu kita fahami. Pertama adalah bidang kepakaran itu, ya, bidang kepakaran yang kita pegang. Jadi biasanya bidang kepakaran itu diberikan kepada kita bila kita diminta untuk melanjutkan pengajian ataupun sebelum kita buat sarjana maupun di peringkat PhD. Jadi dia akan berikan bidang kepakaran itu kepada kita, dan cerita dia panjang, tapi saya melihat ataupun saya menjadikan sejarah Asia Selatan itu sebagai bidang kepakaran saya. Ya. Itu sebabnya oleh kerana saya berpegang kepada bidang kepakaran itu, maka tesis di peringkat disertasi di peringkat master dan juga tesis saya di peringkat PhD adalah dalam bidang sejarah Asia Selatan. Namun begitu, dalam kalangan sarjana juga banyak penerbitan kajian yang dilakukan bukan sekadar bidang kepakaran itu, tetapi kerana minat yang ditunjukkan terhadap satu-satu perkara. Jadi dalam keadaan ini ia kadang-kala berjalan seiringan, ya, berjalan seiringan. Malah dalam keadaan-keadaan yang tertentu juga kadang-kala kajian dan juga penerbitan yang dilakukan terhadap minat seseorang ini kadang-kala mengatasi bidang kepakaran dia. Ya. Saya masih teringat Profesor Dr. Christian Jeet, ya, bidang kepakarannya adalah sejarah Amerika Syarikat. Tetapi minat beliau lebih kepada teater dan juga drama dan sebagainya, sehingga Dr. Christian Jeet lebih dikenali kerana bidang ataupun kerana minatnya itu. Hal yang sama berlaku pada setengah-setengah daripada kita. Ya. Kadang-kadang minat itu mengatasi bidang kepakarannya ataupun dia berjalan seiringan. Dan dalam keadaan itu saya fikir saya mempunyai bidang kepakaran yang telah jelas, di mana saya mengajar ataupun saya mengadakan kuliah, kelas-kelas saya adalah merujuk kepada Asia Selatan. Sama ada sejarah moden India, sejarah Islam di India dan seumpamanya. Ya. Dan dalam masa yang sama, saya juga mempunyai minat yang kadang-kala agak orang kata pelik. Dalam arti kata kerana minat saya ini pelbagai. Ini jadi masalah juga kepada saya kerana kadang-kala minat yang pelbagai ini akan menyebabkan kita banyak buat benda yang macam-macam. Rajis, saya fikir Inspektor Rajis di sini. Ya, Rajis. Thank you. Ya, Doktor. Ya. Saya masih berminat, Doktor. Ya, terima kasih Rajis. Ini pelajar lama saya ada di sini. Terima kasih Rajis. Okey. Saya apabila saya balik daripada PhD, saya merasakan bahawa ada banyak lempang-lempang kosong yang wujud dalam persejarahan Malaysia. Ya? Persejarahan Malaysia. Saya menyatakan ini di peringkat universiti dan persejarahan Malaysia secara keseluruhannya. Saya dapati bahawa perhatian begitu besar sekali diberikan kepada aspek-aspek politik. Bukan itu tidak bagus, saya fikir dah bagus. Banyak kajian dilakukan tentang nasionalisme, tentang kaum muda dan sebagainya. Hal-hal yang menjurus kepada yang kita kategorikan sebagai sejarah politik. Ya? Dah banyak, begitu banyak. Sama ada dari sudut tokohnya, dari sudut gerakan politiknya dan sebagainya. Agak kurang penelitian diberikan kepada sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi. Malah boleh dibilang sejarawan ekonomi di Malaysia. Malah dalam hal sampai ke hari ini, kebanyakan pengetahuan kita berkaitan dengan sejarah ekonomi kita dapat juga daripada orang luar yang mengkaji tentang sejarah ekonomi negara kita.
Itu satu perkara yang perlu diberikan perhatian oleh generasi muda terutamanya untuk menggali dan melihat semula tentang sejarah ekonomi. Tetapi saya fikir banyak ruang kosong dalam sejarah sosial. Sejarah sosial. Dan ini menyebabkan saya terpanggil. Sejarah sosial dan satu aspek yang saya fikir masih sangat kurang adalah dari aspek keselamatan. Keselamatan, defense dan sebagainya. So, pertama kali saya dedahkan kepada pelajar-pelajar saya adalah berkaitan dengan sejarah perisikan, intelligent history. Itu sebabnya saya kemudiannya melakukan kajian dan menerbitkan kajian tersebut sama ada dalam bentuk artikel, sama ada dalam bentuk buku, dan hasilnya sebuah buku berkaitan dengan sejarah perisikan di Malaysia telah pun saya terbitkan beberapa tahun yang lepas. Jadi saya fikir sehingga setakat ini di jabatan-jabatan sejarah yang ada di Malaysia, saya fikir hanya di Jabatan Sejarah Universiti Melaya sahaja yang ada menawarkan sejarah perisikan. Sejarah perisikan merujuk kepada aspek-aspek yang dilakukan oleh golongan perisik. Hal-hal berkaitan dengan secret war, hal-hal berkaitan dengan spy, hal-hal berkaitan dengan propaganda dan seumpamanya. Jadi hal ini yang berlaku. Dan ini secara langsung menolak tanggapan kita bahawa tidak ada aktiviti-aktiviti yang sebegitu rupa di negara kita. Aktiviti-aktiviti bersifat perisikan di negara kita. Malah sejak daripada zaman Melaka lagi sebenarnya, aktiviti perisikan itu telah pun berlaku. Jadi saya dedahkan itu kepada pelajar dan minat pelajar nampaknya telah mula berubah. Perlu diberikan perhatian hal ini tidak akan ataupun tidak ada di peringkat sekolah. Tidak ada di peringkat sekolah kerana ia hanya boleh ditemui selepas saudara dan saudari masuk universiti. Ini istimewanya sejarah di Malaysia. Kerana kita perlu fahami bahawa di peringkat sekolah kita akan ada silibus yang tertentu yang perlu kita ikuti. Terutamanya di peringkat awal sampailah ke peringkat tingkatan 6. Tetapi selepas masuk ke universiti, saudara dan saudari yang mengambil kursus sejarah akan didedahkan dengan pelbagai perkara yang kadang-kadang awak tak fikir pun. Awak tak fikir pun tentang perkara itu. Sejarah kesihatan misalnya. Hanya ada secumit sahaja di dalam silibus sekolah. Tetapi di peringkat universiti dan peringkat seterusnya, dia merupakan satu kajian yang cukup besar tentang penyakit dan sebagainya. Jadi hal ini merupakan antara perkara yang cukup menarik dalam perkembangan sejarah, terutamanya bagi mereka yang mengikuti pelajaran sejarah di peringkat universiti. Awak akan didedahkan dengan pelbagai perkara yang awak tidak tahu dan tidak didedahkan di peringkat sekolah. Dan saya berhenti seketika dengan sejarah perisikan. Selepas itu saya dapati bahawa hasil daripada pembacaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan persejarahan Malaysia, saya dapati dua bidang yang menarik perhatian saya. Dua aspek yang menarik perhatian saya. Saya bermula dengan sejarah berkaitan dengan hutan sebenarnya. Saya bermula dengan hutan, perubahan-perubahan yang berlaku terhadap hutan, dasar perhutanan, taman negara dan sebagainya. Dan saya dapati ada satu aspek yang kurang diberikan perhatian, yang saya panggil sebagai animal history. Sejarah haiwan yang saya lihat merupakan antara aspek yang langsung tidak disentuh. Saya akan sentuh lebih mendalam lagi tentang perkara itu. Dan insya-Allah dalam tempoh ataupun dalam tahun ini buku berkaitan dengan animal history akan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia mengambil masa sedikit, tapi saya dimaklumkan bahawa ia di peringkat awal, di peringkat akhir, dan insya-Allah dia akan dikeluarkan pada tahun ini. Tajuknya saya boleh sebutkan berkaitan dengan sejarah haiwan di alam Melayu. Okey, saya akan sentuh hal itu lebih lanjut kemudian nanti. Dan lately, kebelakangan ini, di samping terus mendalami aspek berkaitan dengan haiwan, saya tertarik kepada satu lagi bidang sejarah yang agak jarang diberikan perhatian oleh kalangan sejarawan, pengkaji-pengkaji sejarah sebelum ini. Ia adalah berkaitan dengan makanan. Kalau kita dapati bahawa kajian-kajian berkaitan dengan makanan tidak ataupun jarang sekali diberikan perhatian oleh pengkaji-pengkaji sejarah. Pengkaji daripada disiplin lain memberi kajian terhadap makanan.
Jadi ada banyak perkara yang menarik perhatian saya sehingga saya dapati bahawa hal-hal berkaitan dengan makanan juga boleh diketengahkan ataupun menjadi antara bahan kajian atau bidang kajian yang boleh dilakukan oleh kalangan sejarawan-sejarawan muda atau mereka yang berminat dengan bidang sejarah. Jadi saya sebenarnya cuba lari daripada bidang politik yang telah begitu banyak diberikan perhatian. Saya tidak menyatakan bahawa bidang politik itu tidak penting, bidang ekonomi itu tidak penting, tapi ada banyak lagi bidang-bidang lain yang seharusnya menjadi bahan kajian yang menarik dalam kalangan pelajar. Termasuklah seperti sebagai contohnya IFAH ya. Tadi IFAH kata dia pelajar tahun 2. Jadi kalau boleh cari satu bidang ataupun satu tajuk untuk buat projek ilmiah ataupun latihan ilmiah, itu bidang ataupun tajuk yang tak dibuat ataupun orang tak sentuh lagi. Ya? Dan ia akan menarik kemudiannya. Berbanding dengan kajian yang berulang kali dilakukan berkaitan dengan misalnya kaum muda dan tokoh-tokoh yang tertentu dan sebagainya. Well, itu satu perkara. Saya nak sentuh juga lebih mendalam sedikit berkaitan dengan haiwan. Kerana saya dapati hasil daripada kajian yang saya lakukan sepanjang sejarah tamadun manusia, manusia ini memang tidak dapat lari daripada kaitannya dan hubungan eratnya dengan haiwan. Malah saya nampak dekat sini Syahadah Muhammad Zaki, ya, dia punya gambar tu kucing, ya, gambar kucing. Kucing dalam tradisi Mesir merupakan haiwan yang dimuliakan. Dia mempunyai fungsi ataupun disucikan. Itu kucing dalam tradisi Mesir. Dan kucing juga membawa konotasi yang pelbagai dalam tradisi yang berbeza sepanjang tamadun manusia. Jadi kita dapati bahawa manusia dan haiwan sebenarnya tak boleh nak dipisahkan. Dan keadaan ini berlanjutan sama ada dalam apabila zaman berubah, zaman beredar dan sebagainya. Jadi sebelum saya pergi kepada situ, saya perlu jelaskan satu perkara. Wujud satu perdebatan di antara dua school of thought, dua aliran yang berbeza tentang wujud ke tidak sejarah haiwan ini. Is it anything we can call animal history? Well, satu aliran berpendapat bahawa sejarah ini sebenarnya ataupun sejarah ini bagi golongan ini hanya perkara-perkara yang melibatkan manusia. Ya, melibatkan manusia. Ramai golongan what we call the old history, old school, ya, dipanggil old school, menyatakan bahawa sekiranya dia bukan manusia, dia bukan sejarah. Dan saya pernah mendengar satu ucapan, ya, satu lecture yang menyatakan bahawa jika dalam sebuah rumah yang diberikan perhatian oleh sejarawan adalah orang yang menduduki rumah tersebut. Orang yang menduduki rumah tersebut, maka sekiranya dia diberikan perhatian ataupun dalam kajian sejarah, maka kajian sejarah itu perlu untuk melihat orang yang menduduki rumah tersebut. Okey. Daripada situ saya mula tertanya-tanya. Sekiranya saya seorang sejarawan yang bidang kajian saya adalah seni bina, architecture, adakah ini bermakna bahawa saya perlu mengabaikan sama sekali tentang seni bina rumah tersebut, sedangkan bidang kajian saya adalah seni bina? Jadi ini bermakna bahawa sekiranya bidang kajian saya adalah seni bina, maka bagi saya, orang yang menghuni rumah itu mungkin jadi secondary saja. Tetapi bagi saya, binaan rumah itu yang lebih diberikan perhatian. Berbanding dengan tumpuan utama diberikan kepada penghuni rumah tersebut. Memang kita tidak nafi bahawa penghuni rumah itu yang akan mainkan peranan yang penting dalam membentuk dan mendesain rumahnya. Tetapi dalam masa yang sama, bagi sejarawan old school, dia hanya melihat kepada penghuni itu. Tetapi bagi golongan yang lain, dia akan melihat rumah seni bina dan sebagainya. So, ada dua aliran. Aliran ketiga pula melihat bahawa kenapa kita tidak gabungkan kedua-duanya sekali. Penghuninya maupun desainnya ataupun reka bentuk rumah tersebut. Jadi saya mengambil pandangan bahawa dalam bidang sejarah kedua-dua elemen itu boleh
digabungkan dan menjadi satu bidang kajian yang cukup menarik untuk membolehkan kita memahami tentang keseluruhan aspek yang kita lihat. Rumahnya dan juga orangnya yang duduk kat situ. Jadi itu perkara yang paling asas sekali yang cuba saya nak ketengahkan, dan daripada situlah saya melihat bahawa dalam satu aspek yang boleh diberikan perhatian adalah dalam bidang sejarah berkaitan dengan haiwan. New School. Ya, New School. Saya tertarik dengan New School kerana banyak penelitian dilakukan terhadap haiwan secara keseluruhannya. Saya nak tunjukkan sebuah buku yang bagi saya sangat menarik perhatian saya. Ya. Mungkin saudara dan saudari boleh nampak, tapi mungkin dia terbalik. Ya. Buku yang ditulis oleh Andrew Lawler. Ya, Andrew Lawler. Tajuk buku ni lah Why Did the Chicken Cross the World? Why Did Chicken Cross the World? Dan saya dapat buku ni murah je, RM19.90. RM19.90. Dan dia memberi impak yang agak besar kepada saya kerana buku ini menunjukkan betapa ayam dan ayam yang dalam hal-hal yang tertentu datang daripada hutan di alam Melayu telah mempengaruhi peradaban manusia. So, dia mampu untuk menunjukkan bahawa ayam memainkan peranan yang penting sama dengan manusia. Dan dalam hal ini, sejarah yang ditunjukkan oleh beliau adalah ayam, bukan manusia. Bukan manusia. Tetapi watak utamanya dalam buku ini adalah ayam. Dan ada banyak lagi contoh-contoh yang boleh saya tunjukkan. Tetapi saya fikir ia jelas kepada kita bahawa banyak kajian-kajian yang telah pun dilakukan oleh sejarawan-sejarawan New School. Peter Baumgart misalnya, ya. Saudara dan saudari boleh cari nama Peter Baumgart. Dia menulis tentang haiwan ataupun menulis tentang harimau di alam Melayu. Walaupun fokus kajiannya lebih kepada Sumatera dan Pulau Jawa. So, bagaimana haiwan, harimau terutamanya mempunyai kesan yang besar dalam ekonomi sosial maupun politik. Dan ini dilakukan dengan begitu teliti oleh Peter Baumgart. Selain daripada itu, ramai lagi sarjana lain. Greg Bankoff misalnya mengkaji tentang kuda di Filipina dan seumpamanya. Jadi terdapat hal-hal yang telah mula berubah. Sejarawan terutamanya New School sekarang ini tidak lagi melihat bahawa haiwan hanya menjadi cebisan pinggiran dalam perbincangan sejarah mereka. Sebaliknya, haiwan telah menjadi satu watak penting dalam perbincangan dan penyelidikan sejarah. Ya. Ada seorang pengkaji dari University of London, daripada School of Oriental African Studies, Clarence Smith. Dia mengkaji kaitan antara kehadiran kuda dengan kedatangan Islam ke Sumatera. Ya. Bagaimana Islam itu, haiwan kuda mempunyai kaitan dengan kuda. So that's how sejarah haiwan itu mula mendapat perhatian daripada kalangan pengkaji. Saya telah memohon ataupun telah meminta kepada pelajar-pelajar saya di Jabatan Sejarah Universiti Malaya untuk cuba meneliti hal-hal yang berkaitan dengan haiwan ini. Sambutannya pada awalnya agak skeptikal kerana mereka tak nampak apa yang sebenarnya boleh dilakukan kalau kita memilih haiwan. Saya bermula dengan seorang pelajar yang buat pasal kuda. Ya. Beberapa tahun yang lepas, dia merasa terpinga-pinga bila saya kata, sebab dia tak ada tajuk. Seingat saya dia tak ada tajuk. Ataupun tajuk yang dia ada tu saya tak berapa berkenan. Jadi saya mengesyorkan kepada dia untuk buat satu tajuk lain. Dan saya minta dia untuk pergi Arkib Negara untuk cuba cek bahan berkaitan dengan kuda. Dia ambil masa yang agak lama juga untuk menerimanya. Tapi selepas balik daripada Arkib Negara, dia tersenyum dan dia kata, "Doktor, saya akan buat pasal kuda. Tetapi aspek kajiannya mungkin belum jelas apa yang nak dilakukan." Ya? Dan akhirnya, selepas saja melakukan kaji selidik, dudang-dudang, akhirnya saya minta dia buat pasal lumba kuda di Tanah Melayu pada waktu itu. Dan akhirnya, dia berjaya menghasilkan sebuah kajian yang menarik, dan selepas itu saya perbaiki, perkemaskan di sana dan di sini.
dan kita bersama terbitkan artikel itu dalam jurnal Melayu, keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka, ya, KUDA. Dan selepas itu ada dua orang pelajar lain yang juga pada awalnya skeptikal. Yang pertamanya dia datang tak ada tajuk dan sebagainya, saya minta dia buat pasal buaya, crocodile. Dan akhirnya dia saya bersama dengan dia pergi jumpa pawang buaya dan sebagainya, buat interview dan sebagainya lah. Dan akhirnya dia berjaya untuk menghasilkan sebuah kajian berkaitan dengan buaya. Bagi saya kajian yang cukup menarik walaupun di peringkat undergrad, ya, di peringkat ijazah sarjana muda. Dan beberapa tahun yang lepas, seorang pelajar dari Sabah datang jumpa saya, dia tak ada tajuk yang jelas dan akhirnya saya minta dibuat pasal dog, pasal anjing. Dalam tulisan sejarah di Malaysia, hanya dua aspek berkaitan dengan anjing yang sering kali diberikan perhatian. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan isu jilatan anjing yang diketengahkan oleh kaum muda dan perdebatan dengan kaum tua, terutamanya di Kelantan. Hal ini telah pun banyak dibangkitkan. Dan yang kedua adalah isu berkaitan dengan penyakit anjing gila. Penyakit anjing gila. Dan kedua-dua ini merupakan antara isu yang telah pun diteroka pada tahap awal oleh kalangan sejarawan, tetapi tidak mendalam. Ada banyak lagi isu berkaitan dengan anjing, pasal kuarantin dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini menjadi antara perkara yang diketengahkan oleh pelajar ini. Dan sekurang-kurangnya di peringkat saya, ada 3 orang pelajar yang telah pun memberanikan diri berbanding dengan orang lain. Orang lain bila saya kata saya agak berminat tentang haiwan, so semuanya menarik diri dan agak skeptikal untuk buat kerja-kerja yang berkaitan dengan haiwan. Tapi 3 orang pelajar ini didapati agak berani mencuba sesuatu yang baru, lain daripada yang lain, dan akhirnya berjaya menghasilkan sebuah kajian yang saya fikir cukup menarik. Ya? Well, mengapa haiwan? Penelitian saya terhadap environmental history, sejarah alam sekitar, terutamanya aspek berkaitan dengan perhutanan, mendedahkan saya kepada satu aspek yang jarang diberikan perhatian. Walaupun ada tulisan-tulisan berkaitan dengan hal ini, tapi bagi kalangan sejarawan sangat jarang diberikan perhatian, termasuklah aktiviti memburu dalam kalangan sama ada oleh pegawai-pegawai kolonial ataupun kalangan bangsawan Melayu. Golongan raja, golongan istana bersama-sama dengan beberapa golongan ataupun pegawai-pegawai British misalnya menjadikan aktiviti memburu sebagai antara aktiviti yang sangat penting dalam zaman kolonial itu. Ada undang-undang dia sendiri dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sebegini menarik perhatian saya. Dan dalam keadaan ini kita dapati bahawa aspek-aspek yang sebegini masih jarang diberikan perhatian oleh kalangan pengkaji, sehingga timbul idea saya untuk memberikan perhatian mendalam terhadap aspek ini. Dan dalam buku yang saya sebutkan tadi, ya, yang insya-Allah akan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, saya pilih beberapa haiwan yang memainkan peranan yang besar dalam sama ada dalam mitos Melayu ataupun dalam sejarah di alam Melayu. Haiwan yang saya maksudkan adalah harimau, gajah, buaya dan kuda. 4 haiwan ini mempunyai sejarah yang berbeza. Ya. Secara mitos, saya kata mitos kerana buku itu adalah berkaitan dengan mitos, berkaitan dengan mistik dan berkaitan dengan sejarah. Ketiga-tiga elemen itu digabungkan dengan sebegitu rupa untuk menonjolkan apa yang dipanggil sebagai sejarah haiwan dalam keadaan di mana tidak banyak kajian yang dilakukan terhadap haiwan itu. Sebagai satu contoh mudahlah untuk memudahkan kita, bahawa dalam konteks sejarah haiwan, antara haiwan yang paling penting sekali dalam di kawasan hutan di alam Melayu ini adalah harimau dan gajah. Kedua-dua haiwan ini sangat dominan dalam literature, dalam tulisan-tulisan yang dilakukan oleh kalangan pengembara dan pelbagai pihak yang menjadi sumber dan menjadi bahan sejarah. Malah kalau kita pergi ke arkib, buka saja bahan, akan ada tulisan-tulisan berkaitan dengan gajah dan harimau. Sama ada ia bersifat serangan gajah dan serangan harimau, usaha menangkap gajah menangkap harimau, harimau membunuh manusia, aktiviti memburu harimau dan gajah dan sebagainya.
Jadi dua haiwan ini merupakan antara haiwan yang paling penting, dan itu sebabnya saya tonjolkan dalam perbincangan ataupun dalam kajian saya berkaitan dengan kedua-dua haiwan ini. Kedua-dua haiwan ini juga cukup menarik kerana mempunyai mitos yang tersendiri. Walaupun saya menyatakan bahawa mitos dan mistik merupakan satu perkara yang tidak objektif sifatnya, tidak objektif sifatnya. Sebagai seorang sejarawan yang berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada bukti, maka seringkali sahaja mitos dan mistik sebegini rupa tidak akan dapat diterima. Tetapi bagi saya secara peribadi, sebelum saya mendapatkan bukti-bukti sejarah yang nyata, yang mempunyai dokumen bertulis, yang mempunyai bukti-bukti yang jelas, saya perlu juga sedikit sebanyak memahami tentang mitos dan mistik berkaitan dengan subjek yang saya kaji. Antara mitos dan mistik yang wujud tentang gajah dan harimau misalnya adalah adanya kampung gajah dan kampung harimau. Kampung gajah dan kampung harimau yang saya maksudkan bukan kampung gajah di Perak, ya. Sebaliknya adalah perkampungan yang dihuni oleh gajah yang boleh berubah menjadi manusia. Perkampungan harimau yang boleh berubah menjadi manusia. Dalam tradisi Melayu, satu kelompok masyarakat begitu sinonim dengan harimau jadian. Orang Kerinci dikatakan begitu rapat hubungannya dengan harimau jadian. Mereka mempunyai kebolehan untuk menjadi harimau jadian. Dan ia begitu dibuktikan ataupun kebenarannya itu diiakan, dibenarkan dalam erti kata ia merupakan sesuatu yang benar-benar berlaku. Jadi kalau kita pergi kepada Kerinci di Sumatera sekarang ini, simbolnya adalah harimau. Harimau jadian. Dan banyak sekali catatan-catatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai British sebelum ini, Winstead dan sebagainya, menyebut tentang harimau jadian. Dan menariknya, Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan Za'ba juga menulis tentang harimau jadian dalam tulisan-tulisan dia yang diterbitkan pada tahun 1920-an. 1922, 1923 mengenai pengalaman beliau sendiri berhadapan dengan kisah harimau jadian di Negeri Sembilan. Ini bermakna bahawa tokoh bahasa yang kita kenali sebagai Zainal Abidin bin Ahmad, Za'ba itu, ada menghasilkan beberapa tulisan yang cukup menarik tentang harimau jadian. Well, ini berkaitan dengan harimau jadian. Dan ada kisah-kisah harimau jadian yang terus kekal sampai ke hari ini. Misalnya, Gunung Ledang dikatakan mempunyai ataupun merupakan kawasan harimau jadian yang mempunyai kawasan, merupakan perkampungan harimau jadian yang dihormati oleh masyarakat. Dan ia terus kekal sampai ke hari ini, sebagai satu contoh. Dan kisah di harimau jadian di Bukit Putus di Negeri Sembilan, ia juga dinyatakan dalam beberapa tulisan. Jadi kisah berkaitan dengan harimau, dia bukan sekadar kisah sejarah yang berkaitan dengan realiti harimau itu, tetapi pelbagai kisah mitos yang membentuk kewujudan ataupun kisah harimau itu. Mitos-mitos yang sebegini menjadi antara perkara yang dipegang oleh masyarakat tempatan. Masyarakat pra-moden misalnya memegang tradisi ini. Sebagai satu contoh, apabila mereka pergi ke hutan, mereka tidak memanggil harimau dengan panggilan harimau. Bila dijumpa tapak kaki harimau, dia tak panggil tapak kaki harimau. Dia panggil dengan gelaran yang lain. Ya? Dia panggil dengan gelaran tok, datuk dan sebagainya. Ini merupakan satu penghormatan. Dalam erti kata lain, inilah apa yang dipanggil sebagai tabu perkataan. Profesor Ahmad Adam menjelaskan dalam kajian dia bahawa dalam masyarakat Melayu ada tabu perkataan, iaitu memanggil nama seseorang dengan nama yang sebenar. Sebaliknya, tabu perkataan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu ketika itu memaksa mereka untuk memanggil seseorang itu dengan nama gelar sahaja. Itu sebabnya beliau menyatakan bahawa Hang Tuah ataupun Hang Tuha itu bukan nama sebenarnya. Dia merupakan nama gelar. Kerana adanya tabu perkataan ataupun tabu gelaran. Kita tak boleh panggil seseorang itu dengan gelaran ataupun dengan nama sebenar. Sebaliknya nama gelar itu. Hal ini dirujuk dalam hal berkaitan dengan haiwan. Ya.
hingga kita tidak memanggil dia sebagai harimau, sebaliknya kita panggil dia sebagai datuk dan seumpamanya. Hal ini juga dirujuk apabila dirujuk kepada haiwan yang lain, ya. Kita tak panggil dia buaya, apabila kita berada di sungai dan di laut, kita panggil dia nama yang lain. Dan dalam keadaan ini, ia merupakan satu perkara yang sangat penting dalam konteks pemikiran masyarakat. Dalam zaman pramoden misalnya, orang pergi memburu haiwan bukan untuk seronok, bukan untuk sport. Sebaliknya dia diburu kerana untuk mendapatkan makanan. Dia diburu kerana dia menjejaskan keselamatan sebagai satu contoh. Namun jumlah yang diburu untuk mendapatkan makanan itu terhad dalam kadar mencukupi untuk memberi makan kepada penduduk kampung. Hal ini berbeza kemudiannya ketika kehadiran British. British datang dengan satu teknologi yang lain. Dia datang dengan teknologi senjata. Bagi mereka penghormatan yang sebegini, kalau harimau itu mereka akan panggil harimau. Tidak ada hal mereka nak panggil harimau sebagai datuk dan sebagainya. Bagi mereka, harimau merupakan ancaman kepada manusia. Dan mereka juga melakukan aktiviti memburu harimau untuk membunuh harimau tersebut. Dan sebahagian daripada mereka menjadikan aktiviti memburu sebagai aktiviti sport mereka. Sebagai satu latihan keberanian mereka. Sebagai menguji keberanian. Dan itu sebabnya sebahagian besar daripada pegawai-pegawai British menjadikan aktiviti memburu sebagai aktiviti rutin mereka. Dan di tanah Melayu, selain daripada gajah, selain daripada harimau, haiwan yang sering kali menjadi buruan mereka adalah seladang. Tidak mudah untuk membunuh seladang, tidak mudah untuk memburu ataupun membunuh harimau, tidak mudah untuk memburu gajah. Mereka perlukan teknik yang tertentu dan bukti-bukti dokumen menunjukkan teknik-teknik memburu haiwan secara terperinci. Dan ini merupakan antara perkara-perkara yang terangkum dalam apa yang kita panggil sejarah haiwan tersebut. Dan ini belum lagi bila kaitkan dengan haiwan dengan perkara-perkara yang lain. Sebagai satu contoh, haiwan sebagai ramuan dalam perubatan. Dalam tradisi dunia, saya kata tradisi dunia kerana bukan sahaja orang Melayu tapi orang Cina, orang India, orang lain juga percaya bahawa ada di antara anggota badan haiwan ini mempunyai khasiat yang besar untuk kesihatan. Jadi ia diambil dan sebagainya. Jadi perkara ini juga merupakan antara perkara yang sangat menarik untuk diberikan perhatian. Well, saya fikir itu sebahagian daripada perkara-perkara yang perlu ataupun yang disentuh berkaitan dengan sejarah haiwan. Saya dah sampai ke separuh masa daripada masa yang ditetapkan kepada saya kerana saya masih ada satu lagi aspek yang saya fikir saya nak sentuh untuk berkongsi dengan saudara dan saudari. Iaitu sejarah berkaitan dengan makanan. Buku Gary Lawyer berkaitan dengan ayam. Tetapi berkaitan dengan makanan, saya lebih tertarik kepada satu series buku yang menulis tentang pelbagai sumber dan makanan. Buku ini bertajuk Banana, Banana A Global History. Well, apa yang menarik perhatian saya adalah mengapa kebanyakan orang luar boleh menghasilkan sebuah kajian yang menarik tentang pelbagai perkara. Dia menulis tentang banana, dia menulis tentang kek, dia menulis tentang pelbagai benda. Tentang ikan, susu dan sebagainya. Dan ia kemudiannya menjadi antara asas penting dalam perkembangan sejarah makanan. Dan kalau saudara dan saudari perhatikan secara akademik, ada banyak jurnal-jurnal berkaitan dengan sejarah makanan yang diterbitkan oleh pihak luar, universiti luar. Dan hal ini menarik perhatian saya kerana saya fikir ia sangat jarang diberikan perhatian. Apabila saya pergi ke Pantai Timur, saya disediakan dengan martabak raja. Kerana sejarahnya menyatakan bahawa martabak raja merupakan hidangan golongan istana. Dan hanya golongan istana sahaja yang memberi ataupun yang makan ataupun disediakan dengan martabak raja.
Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa wujud satu keadaan di mana ketika zaman itu makanan-makanan yang tertentu ini disediakan untuk hidangan pihak raja. Dan tidak banyak perkara yang dapat diketahui dalam bidang sejarah berkaitan dengan makanan dan pemakanan ini, sehingga membuka minat saya untuk menjalankan kajian tentang perkara ini. Well, saya bermula dengan sesuatu yang agak mudah. Saya mengesyorkan kepada beberapa orang pelajar untuk buat something yang mempunyai hubungan dengan kehidupan saudara dan saudari ataupun golongan pelajar tersebut. Jadi saya minta pelajar buat something on makanan segera antara lain. Sama ada KFC dan sebagainya. So makanan segera ini agak mudah kerana dia berada di sekitar awak. Dan beberapa kajian telah pun dilakukan tentang sejarah makanan segera, sama ada KFC, sama ada McDonald dan sebagainya. Dan selepas itu saya berubah kepada makanan bersifat tradisi. Dan beberapa orang pelajar kemudiannya berminat untuk melakukan kajian penyelidikan berkaitan dengan makanan tradisi ini. Ada seorang pelajar buat tentang budu misalnya. Pelajar lain juga buat pasal budu, sedang buat kajian berkaitan dengan makanan tradisi di Patani antara lain, kaitannya dengan Kelantan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan. Ada banyak perkara yang berkaitan dengan makanan sebenarnya perlu disentuh. Dia bukan sekadar apa yang ada dekat kita sekarang ini adalah dia banyak resepi, dia banyak resepi. Tapi dia resepi semata-mata bukan satu kajian sejarah. Walaupun resepi itu boleh sahaja menjadi antara kandungan dalam perbincangan tentang sejarah. Tetapi resepi bukan makanan ataupun bukan tumpuan utama dalam kajian sejarah. Kita boleh kaji tentang jenis-jenis makanan, kita boleh kaji tentang bagaimana ia disediakan, peralatan-peralatan yang digunakan. Kerana saya melalui satu pengalaman yang berbeza 20-30 tahun yang lepas tentang menyediakan makanan dengan peralatan yang berbeza, dengan dapur yang berbeza, tidak ada dapur gas dan sebagainya. Dalam sejarah itu merupakan satu perubahan yang berlaku. Kepada pelajar sejarah ada dua perkara yang perlu untuk difahami, apa yang dipanggil sebagai change and continuity. Apakah perubahan yang berlaku dalam sejarah? Jika kita mengkaji tentang dapur ataupun instrumen nak masak nasi sebagai satu contoh. Jika sebelum ini kita kaji tentang adanya periuk, menggunakan kayu api dan sebagainya. Tetapi perubahan yang berlaku adalah sekarang ini kita menggunakan teknologi moden. Itu sejarahnya. Dan apa satu lagi perkara adalah continuity. Ataupun kesinambungan yang berlaku. Kalau dah dia sama sahaja, mengapa dia tidak berubah? Mengapa ataupun apakah perkara-perkara yang menyebabkan perubahan itu tidak berlaku? Sebagai satu bentuk kajian sejarah. Berkaitan dengan teknologi juga boleh dilakukan. Berkaitan dengan pengawetan makanan, saya menyatakan tentang budu, saya menyatakan tentang tempoyak dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya merupakan satu kajian sejarah. But before that, I just going to tell you this one. Sebelum saya pergi kepada bidang sejarah, sejarah buat belacan pernah menjadi lelucuan saya dalam dewan kuliah. Apabila saya diminta untuk bercakap tentang apakah topik-topik yang boleh dijadikan sebagai asas dalam latihan ilmiah. Beberapa tahun yang lepas, saya pernah menyatakan bahawa kalau dah tak ada tajuk, buatlah sejarah belacan dan saya akan ketawa tentang perkara itu. Kerana saya tidak fikir dia merupakan satu tajuk yang menarik. Tapi sekarang, hari ini, saya boleh menyatakan secara pasti bahawa belacan boleh menjadi satu bidang kajian sejarah yang sangat menarik. Malah didapati bahawa belacan pernah menjadi bahan ekspor yang penting bagi negeri-negeri yang tertentu. Negeri-negeri ataupun kawasan Sumatera, Kepulauan Riau dan sebagainya pernah menjadikan ikan kering sebagai sumber ekspor utama. Dan perkara-perkara ini jarang sekali diberikan perhatian. Sebaliknya kita berikan perhatian kepada getah, kepada biji timah, kepada kelapa sawit, hal-hal yang besar-besar sebegitu rupa. Sedangkan hal-hal yang berada di depan kita, kita abaikan.
So, saya challenge anyone here who are in university, you are second year and you are looking for topic there to do about sejarah Belacan. And you have to come and see me to see your thesis. And hadiah akan menanti awak. Kepada mereka yang berani untuk membuat satu kajian yang sebegitu rupa. Buat tentang sejarah tempoyak, buat tentang durian misalnya, buat tentang something yang berbeza. Termasuklah sejarah makanan. Banyak kajian tentang sejarah makanan dilakukan adalah merujuk kepada makanan orang peranakan. Makanan yang dibawa ataupun nasi kandar. Sebagai satu contoh buku ini, Culture Identity. Makanan masyarakat Cina di Terengganu, terutamanya golongan peranakan. Kajian-kajian sebegini rupa banyak telah pun dilakukan. Ya? Makanan baba dan nyonya, makanan nasi kandar. Itu merupakan antara tulisan-tulisan yang ada berkaitan dengan makanan. Tetapi banyak lagi jenis makanan yang tidak diteroka, yang tidak diteliti sejarahnya secara terperinci. Sama ada dari sudut pembuatannya, sama ada dari sudut peralatan yang digunakannya ataupun teknologinya, cabaran-cabaran yang digunakan, faktor-faktornya, bahan-bahannya dan sebagainya. Itu semua adalah bahan sejarah yang cukup menarik. Dan saya baru dapati misalnya hasil daripada sebuah kajian yang dilakukan berkaitan dengan budu misalnya. Nama yang sama, budu, di Kelantan dan Terengganu. Tetapi perkataan budu di Sumatera berbeza. Dia tidak sama dengan apa yang ada di Kelantan dan Terengganu. Ikan yang digunakan juga berbeza. Ketika Kelantan dan Terengganu menggunakan ikan bilis, budu di dalam masyarakat Patani pula menggunakan ikan sardin. Berbeza. Jadi perkara-perkara ini merupakan antara perkara yang menarik yang bagi saya boleh sahaja diketengahkan apabila kita melihat dan mengkaji tentang sejarah makanan. Sejarah makanan dalam konteks Malaysia juga menarik kerana dia boleh dilihat berdasarkan kepada kronologi. Ya, pecahkan dia kepada kronologi yang tertentu daripada zaman prasejarah. Banyak sekali tapak-tapak sejarah yang menunjukkan adanya sisa-sisa makanan yang pelbagai rupa. Sama ada dia sisa kerang siput dan sebagainya. Dan juga lepas itu boleh pergi kepada zaman kerajaan-kerajaan dan Kesultanan Melayu. Bukti-bukti sejarah bukti-bukti yang ada daripada hasil-hasil penulisan dalam hikayat dan dalam sejarah Melayu sebagai satu contoh membuktikan adanya aspek berkaitan dengan makanan dan pemakanan itu. Istilah santap misalnya merupakan antara perkara biasa yang kita boleh temui. Aktiviti makan sirih merupakan satu budaya yang mempunyai ataupun dianggap sebagai peradaban tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu ketika itu. Dan makanan juga berubah dengan kehadiran kelompok luar. Dengan kehadiran orang India, dengan kehadiran orang Cina, makanan telah berubah. Wujud percampuran di antara makanan orang India, orang Cina dan orang Melayu kemudiannya. Dan keadaan ini semakin berubah apabila kuasa-kuasa barat mula bertapak di tanah Melayu. Dan makanan ala barat itu mula diperkenalkan dalam masyarakat. Walaupun pada tahap awal kemungkinannya masyarakat di kawasan bandar lebih terasa dengan makanan barat tersebut. Apabila peti sejuk telah mula diperkenalkan dan mula dibawa, jadi perubahan telah berlaku dalam sistem, dalam jenis makanan dan pemakanan kita. Jadi hal ini juga melakukan perubahan dan dalam zaman moden perubahan banyak berlaku. Contoh paling mudah. Apabila saya dibesarkan pada tahun 1960-an, 70-an, hanya nasi lemak hanya dinikmati pada waktu pagi sahaja. Nasi lemak hanya dinikmati pada waktu pagi sahaja dan nasi lemak untuk sarapan pagi. Ya? Nasi lemak dengan sambal bilis dia dan sebagainya. Tetapi apabila saya meningkat dewasa dan hampir tua sebegini rupa, hampir nak pencen lagi beberapa tahun, saya dapati bahawa hal itu tidak lagi berlaku. Sebaliknya, kita boleh dapat nasi lemak 24 hours. Pagi nasi lemak, makan tengah hari nasi lemak, makan petang nasi lemak, makan malam nasi lemak. Dengan lauk yang pelbagai. Ini satu perubahan yang telah berlaku. Kerana bagi orang Melayu ataupun bagi kita di alam Melayu secara keseluruhannya,
Makan mempunyai masa yang tertentu dan jenis yang berbeza. Makan pada waktu pagi, ini jenis makanannya secara umumnya. Pada suatu waktu dahulu. Makan tengah hari, ini makanan dia. Makan malam, ini jenisnya. Tetapi hal ini tidak lagi kita temui ataupun ia lebih terbuka sekarang ini. Kerana jenis makanan pada waktu pagi sama dengan jenis makanan pada waktu tengah hari ataupun sama dengan jenis makanan pada waktu yang tertentu. Pada waktu malam. Jadi tidak ada lagi pembahagian yang sebegitu rupa. Kerana ketika bagi kita pada waktu itu, kita dapati bahawa makanan mempunyai kaitan dengan masa. Waktu pagi digunakan untuk apa dan sebagainya. Dan keadaan ini juga mempunyai kaitan dengan kehadiran pelbagai etnik yang saya nyatakan. Kehadiran orang Jawa misalnya dengan makanan yang tersendiri, kehadiran orang Banjar dengan kehadiran yang tersendiri. Kalau masyarakat di Pantai Timur terkenal dengan budunya, masyarakat Banjar terkenal dengan ikan wadiknya, ikan yang diperam di dalam tempayan untuk beberapa ketika, dan orang Jawa terkenal dengan makanan yang berbeza. Makanan orang Jawa ni dia bercampur, terutamanya pada waktu mereka bekerja, dan sebagainya. Jadi etnik-etnik ini mempunyai pelbagai jenis makanan yang tersendiri dan wujud perubahan-perubahan yang berlaku kesan daripada perubahan zaman. Sekarang ini kita dapati bahawa makanan tertentu boleh didapati dah dikomersialkan. Idea tentang komersialisasi itu juga merupakan satu perubahan yang penting dalam sejarah. Dia mempunyai kaitan langsung dengan perubahan kehidupan kita. Perubahan budaya masyarakat. Perkembangan pasar malam misalnya. Perkembangan hari ini, satu perkara yang saudara dan saudari rasai sendiri adalah adanya Food Panda dan juga Grab Food. Jadi tidak ada orang di Malaysia hari ini yang tidak kenal Grab Food dan Food Panda. Tetapi cuba tanya mereka yang hidup dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun yang lepas, mereka tak tahu pun pasal Food Panda ataupun kaedah yang sebegini rupa yang digunakan. Jadi ini merupakan satu perkembangan sejarah yang sangat penting. Berlaku perubahan itu. Jika sebelum ini kita tidak dengar pun bagaimana makanan itu diangkut dan diedarkan sebegitu rupa. Tetapi sekarang ini dia merupakan satu perkara biasa. Jadi bagi pelajar sejarah misalnya, perkara-perkara yang sebegini boleh sahaja menjadi antara aspek kajian yang menarik. Ya, itu berkaitan dengan makanan. Jadi dalam hal makanan ini, apabila kita dapati ataupun kita bahagikan berdasarkan kepada kronologi, maka secara jelas kita boleh nampak perubahan-perubahan yang berlaku. Dan ia menunjukkan kepada kita bahawa aspek berkaitan dengan sejarah makanan boleh sahaja menjadi antara aspek kajian sejarah. Bidang sosial sekarang ini telah berubah. Sejarah sosial bukan sekadar sejarah pendidikan, bukan sekadar berkaitan dengan agama semata-mata, bukan berkaitan dengan aspek-aspek sosial yang telah awak kenali sebelum ini. Tetapi sejarah sosial telah termasuk ataupun boleh sahaja melihat kepada hal berkaitan dengan makanan antara lain. Kesihatan yang telah pun menjadi aspek sosial yang penting dan menjadi bahan kajian sekarang ini, termasuk dalam rangkuman sejarah sosial itu. Tetapi untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang sejarah makanan dalam konteks sejarah sosial itu, kita masih perlu banyak lakukan kajian. Kemudiannya kita perlu terbitkan supaya bidang ataupun aspek sejarah makanan itu menjadi mantap dan boleh kita pegang. Ini yang sedang dilakukan ataupun sedang diusahakan. Dan pastinya pengetahuan kita tentang sejarah makanan itu tidak boleh berdasarkan kepada disiplin sejarah semata-mata. Kita perlu juga dapatkan maklumat dan data daripada disiplin-disiplin yang lain. Penggunaan statistik mungkin sangat penting dalam hal ini. Data-data yang tertentu. Sebagai contohnya jumlah pengeluaran makanan, jumlah pengeluaran daging ayam, jumlah pengeluaran haiwan ternakan yang ada dan sebagainya. Untuk tujuan dijadikan sebagai sumber makanan tadi. Jadi hal-hal ini kalau kita pecahkan boleh menjadi sangat menarik. Saya nak sentuh satu perkara.
yang telah pun saya teliti beberapa tahun yang lepas berkaitan dengan lembu. Berkaitan dengan lembu. Saya bermula dengan satu kajian yang diketengahkan oleh mendiang Profesor Chia Boon Keng. Chia Boon Keng melakukan satu kajian yang sangat menarik di Kedah berkaitan dengan Panglima Nayan. Bagi mereka yang pernah mendengar tentang Panglima Nayan, salah satu perkara yang berkaitan dengan Panglima Nayan ni adalah adanya aktiviti penyeludupan lembu. Penyeludupan lembu. Lembu ini dicuri, dirompak dan dibawa daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Jadi Profesor Chia Boon Keng melakukan kajian berkaitan dengan lembu. Dan kalau kita dapati, jika suatu masa lembu ini akan diikat dan dibawa, ditarik. Tetapi dalam zaman moden ini, sejak beberapa tahun yang lepas, kita dapati bahawa penyeludupan lembu masih berlaku di negara kita. Sama ada dari negara jiran ataupun dari kawasan-kawasan lain. Tapi bezanya, lembu itu tidak lagi ditarik. Sebaliknya, lembu itu dimasukkan ke dalam kereta, bonet kereta. Ada di antara lembu itu yang telah pun disuntik, dipengsankan dan disumbatkan ke dalam bonet kereta. Kereta Proton Saga kerap kali menjadi mangsa. Buang tempat duduk belakang dan kita akan dapat satu ruang yang besar dan 3 ekor lembu boleh dimasukkan ke dalam situ. Jadi penyeludupan lembu bukan berakhir dengan negara mencapai kemerdekaan. Tetapi penyeludupan lembu terus berlaku sampai ke hari ini. Dia sangat penting di kawasan sempadan, di bahagian utara, di Kedah, di Kelantan. Sepanjang masa kita akan dapati bahawa aktiviti penyeludupan lembu itu berlaku. Dan ini merupakan satu perkembangan yang sangat menarik dalam sejarah. Lembu pernah menjadi bahan dagangan yang paling penting. Lembu-lembu di Kelantan dan Terengganu dibawa dan dijual di Singapura sebagai sumber makanan, sumber hasil dagangan yang penting. Dan dalam masa yang sama kita juga dapati bahawa adanya aktiviti laga lembu. Lembu dilagakan, laga kerbau, laga lembu merupakan aktiviti yang mempunyai peminat yang ramai pada tahun 1920-an sebelum diharamkan pada tahun 1930-an. Hal yang sama terhadap laga ayam. Dia merupakan aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu. Zaman ini kita tak akan jumpa lagi laga lembu, laga kerbau dilakukan kerana ia telah diharamkan. Dan sejarah berkaitan dengan hal itu, kalau kita kaji secara mendalam juga cukup menarik perhatian kita. Dan ia akan mampu untuk mengisi apa yang kita panggil ruang-ruang kosong dalam sejarah. Jadi saya fikir, dua perkara yang saya sebutkan tadi, iaitu sejarah haiwan dan sejarah makanan ini, saya boleh katakan sebagai antara subjek yang hilang dalam konteks persejarahan Malaysia. Konteks subjek yang hilang ini maksudnya dia jarang diberikan perhatian ataupun hampir tidak diberikan perhatian langsung oleh kalangan pengkaji kerana kesukaran-kesukaran yang berlaku untuk melakukan kajian. Ini merupakan pandangan yang salah. Sekiranya kita bergantung kepada sumber-sumber arsip negara sahaja, sumber primary source sahaja, setiap annual report, laporan tahunan yang dikeluarkan sejak zaman kolonial, sejak zaman British, dia lengkap dengan segala data berkaitan dengan haiwan. Jumlah lembu, jumlah ayam, jumlah kambing yang terdapat di tanah Melayu ketika itu ada dicatatkan secara teliti. Masalah-masalah yang dihadapi dan sebagainya. Jadi jika nak dikatakan bahawa sumbernya tidak ada, dia merupakan suatu yang tidak betul. Sumbernya ada di depan mata kita. Tetapi bagaimana kita menggunakan sumber itu dengan sebaik yang mungkin dan bagaimana kita perlu bersifat terbuka untuk melihat satu kajian ataupun satu bidang kajian yang jarang diberikan perhatian. Ini merupakan ruang yang besar kepada pengkaji-pengkaji muda, saudara dan saudari semua untuk melihat satu bidang kajian yang berbeza dan boleh membuka satu pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang sejarah negara kita. Saya sangat mengesyorkan kepada saudara dan saudari untuk meneliti dan mengkaji tentang dua bidang yang saya berikan perhatian ini. Ya, memang ada soalan-soalan yang telah pun dikemukakan, tapi saya fikir mungkin kita akan jawab nanti di bahagian akhir lah kalau tak ada apa-apa. Kalau kita ada masa lagi.
Saya fikir sebelum saya buat penutup, saya nak menyatakan rasa confident saya, keyakinan saya bahawa kalangan saudara dan saudari yang muda-muda ni mempunyai minat, mempunyai keberanian untuk cuba meneroka satu bidang yang belum dikaji oleh orang lain. Ya? Jadi keberanian itu memang diperlukan. Dan ia bukan sekadar di peringkat latihan ilmiah, di peringkat undergrad, tetapi di peringkat sarjana maupun di peringkat PhD sekalipun. Jadi saya sangat berharap satu masa nanti akan ada seorang daripada saudara dan saudari yang wujud sebagai pakar dalam bidang sejarah makanan di Malaysia. Bagi satu contoh. Ya? Ataupun pakar berkaitan dengan animal history di Malaysia. Kerana walaupun bidangnya animal, tapi dia sangat besar rangkumannya. Dia bukan sekadar boleh bercerita tentang hutan, dia bukan sekadar boleh cerita tentang taman negara, dia bukan sekadar boleh bercerita tentang pelbagai jenis haiwan, kegunaan haiwan, sejarah haiwan, aktiviti memburu, aktiviti menangkap haiwan dan sebagainya. Malah data-data yang ada menunjukkan kepada kita bahawa pada suatu waktu ataupun ketika zaman British, didapati bahawa kulit biawak mempunyai demand yang tinggi selain daripada kulit buaya. Kulit buaya daripada alam Melayu mempunyai permintaan yang tinggi, terutamanya untuk memenuhi permintaan daripada kota-kota fashion yang terdapat di Paris dan New York. Itu sebabnya ada kalangan penangkap-penangkap buaya profesional yang lahir di Malaysia, kerja dia tangkap buaya dan melapah buaya. Dan bukan mudah untuk melapah buaya dengan teknik yang tertentu, ia perlukan kemahiran kerana tersilap melapah kulit buaya, maka kulit itu tidak lagi mempunyai kualiti dan tidak boleh dijual sampai ke New York untuk mengisi permintaan fashion-fashion ataupun dunia fashion di New York ataupun di Paris itu. Jadi bayangkan perkaitannya. Oh ya, sebelum saya terlupa, saya perlu sentuh ini kerana dia cukup menarik juga untuk diberikan perhatian. Kerana sebahagian daripada haiwan ataupun hutan-hutan di alam Melayu ni, di alam Melayu lah, sebab di Borneo, di Tanah Melayu, di Sumatera sama, haiwan yang terdapat di hutan-hutan itu ditangkap oleh penangkap profesional, ya. Dia tidak ditembak kerana haiwan itu tak boleh luka dan sebagainya, untuk dijual bukan sahaja di zoo-zoo di seluruh dunia, juga dijual terhadap kumpulan-kumpulan sarkis yang terdapat di seluruh dunia. Harimau, gajah, orang-utan merupakan antara haiwan yang dijual dengan harga yang tinggi. Jadi terdapat kelompok yang tertentu yang kerja dia masuk hutan dan tangkap haiwan-haiwan ini. Tapi mereka perlu dapatkan lisens dahulu. Lesen perlu diperolehi untuk membolehkan mereka tangkap dan mereka bawa ke Singapura sebelum haiwan ini dihantar kepada zoo di seluruh dunia. Itu sebabnya harimau Malaya itu sebenarnya cukup penting. Hingga menyebabkan apabila kita nak tukar nama harimau Malaysia, dia jadi tak sedap. Jadi kita kembali kepada harimau Malaya. Dan lebih menarik lagi, banyak negara, banyak negeri menjadikan haiwan sebagai maskot mereka atau jadi simbol mereka. Ketika negara kita terkenal dengan harimaunya, di Indonesia terkenal dengan garudanya misalnya, dan ada sebagainya. Ya. Ada banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan haiwan yang saya fikir kita tak ada masa nak sentuh, tetapi kita akan kepada mereka yang berminat, bolehlah terus jumpa saya ataupun boleh lakukan perbincangan lanjut dengan saya.